أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وأذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, Kuala Langat, Selangor, yang saya muliakan, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kalau ikutkan kita akan sambung pada muka surat yang ke 113 dalam pembahagian kepada datuk sebelah bapa. Cuma yang lepas sedikit kita ulang secara ringkas. Kita dah bincangkan tentang pembahagian pusaka untuk ibu, yang mana bagi ibu ni ada 3 keadaan. Keadaan pertama, ibu akan mendapat 1/6. 1/6 ketika mana? Ketika si mati mempunyai anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Bila si mati ini ada anak, bermakna ibu ni, nenek kepada anak ni lah, akan mendapat 1/6 sahaja. Yang kedua, keadaan ibu boleh mendapat 1/3. 1/3, dan mesti kena ada 2 syarat. Yang pertama, ketika mana si mati ini tidak mempunyai anak atau cucu dan ke bawah. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, ketika mana si mati ini tidak mempunyai saudara. Saudara seibu sebapa, saudara sebapa atau saudara seibu, yang mana bilangan saudaranya itu melebihi daripada 1, 2 atau ke atas, maka ibu akan mendapat 1/6. Kalau kurang, bermakna si mati ini tak ada anak, tak ada cucu, kemudian ada adik-beradik tapi seorang je yang hidup, adik-beradik yang lain dah meninggal, ataupun dia 2 orang adik-beradik je ada, dia meninggal, bermakna yang tinggal lagi seorang lagi adik-beradik, barulah ibu akan mendapat 1/3. Kalau si mati ada anak, ibu dapat 1/6. Kalau si mati ni tak ada anak tetapi ada adik-beradik, ada 2 orang, bermakna ibu tak dapat 1/3, ibu akan dapat 1/6.
Kemudian keadaan yang ketiga, ibu akan mendapat 1/3 daripada baqi. Yang ini berlaku pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, dan diberi nama kaedah ini Umariyatain. Ketika mana si mati mempunyai pasangan, ada ibu dan juga bapa sahaja. Ada pasangan, ibu dan juga bapa. Si mati tak ada anak, si mati tak ada adik-beradik, cuma 3 orang ni saja. Maka pasangan, contoh suami akan dapat 1/2, ada baki lagi 1/2, 1/3 daripada baki untuk ibu dan selebihnya untuk bapa. Ini keadaan bagi ibu, bahagian bagi ibu. Kemudian malam ini insya-Allah kita akan sambung, iaitu bahagian bapa. Cuma saya nak masuk dalam bab hibah sebenarnya. Kalau boleh kita masuk dalam bab hibah dan juga wasiat, kemudian baru kita sambung dalam kitab Faham Faraid. Sambung yang mana bahagian datuk sebelah bapa. Sebab apa? Sebab banyak isu-isu yang berbangkit berkait dengan hibah dan juga wasiat. Kadang bila kita dah terangkan, dah siap bahagi dah pun harta, barulah timbul persoalan. Ustaz, dulu arwah pernah cakap macam ni, nak bagi macam ni. Benda ni rupanya hibah. Dulu arwah pernah cakap, pernah pesan kalau dia mati, dia nak bagi macam ni. Ini wasiat. Sepatutnya perkara-perkara itu kena didahulukan sebelum daripada faraid. Faraid tempat yang kelima. Kita ada 5 step. Bila si mati ini meninggal dunia, ada harta, kita sebagai waris, tanggungjawab kita kena buat 5 benda. Pertama, kena buat tuntutan langsung ke atas harta pusaka. Seperti contoh urusan Allahumma salli ala Muhammad, kos untuk balu si mati ini untuk berkambung selama 4 bulan 10 hari. Kemudian zakat secara langsung ke atas harta. Contoh, si mati ni ada KWSP. Dalam KWSP dia banyak, ada 100,000 lah contoh. Mati hari ini dan si mati ni masih hidup, dia letak penama. Dia letak penama isteri dia. Biasa orang letak isteri, ibu, ayah, anak lah. Dan kita boleh letak penama. Kalau KWSP dan tabung haji, kita boleh letak penama. Dan antara peranan penama ini, dia boleh keluar terus tanpa menunggu surat perintah pusaka ataupun sijil faraid. Kalau tak ada benda tu, tak ada penama, kita tak letak penama, waris kita nak keluarkan duit terus pergi ke KWSP, tak boleh, kena tunggu surat perintah kuasa, surat perintah pusaka ataupun sijil faraid, yang mana surat perintah pusaka ni dikeluarkan sama ada di pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi sivil. Kalau sijil faraid di mahkamah syariah. Tak ada benda tu, pergilah dekat KWSP, peganglah Quran, sumpah wallahi saya isteri si mati, tak laku. dia menganggap saya anak, ini sijil lahir saya, nama ayah saya ni dekat dalam surat beranak ni, pun tak laku, kerana mesti kena ada dokumentasi tu. Sama ada surat perintah pusaka ataupun sijil faraid, melainkan kita letak penama. Bila kita letak penama tu boleh terus keluarkan tanpa ada dokumen tadi, tanpa ada surat perintah pusaka ataupun sijil faraid. Cuma je kena ingat, bila letak penama bukan milik dia. Jangan dia ingat, arwah letak nama aku punyalah duit dalam ni. Tak, dia cuma pemegang amanah, ibarat pentadbir. Dan duit KWSP itu adalah pusaka si mati yang mana wajib difaraidkan, wajib diuruskan 5 perkara tadi. Pertama sekali, zakat secara langsung, keluar 100,000. Mati suaminya semalam, hari ni dia pergi ke WSP, dia sebagai penama dia boleh keluarkan, tak boleh terus guna, dia kena keluarkan zakat dulu. Daripada 100,000 tadi, berapa nak kena keluarkan? 2,500, 2.5% atau 1/40. Kemudian itu yang pertama, tuntutan secara langsung. Yang kedua, pengurusan jenazah. Kosnya itu, kalau dah lepas diuruskan, digunakan daripada modal orang lain dulu ke duit orang lain ke dulu, catat, kemudian nanti ganti balik. Kerana ini adalah kalau ikut dari segi hukum, kena guna duit pusaka si mati, melainkan ada orang sponsor, melainkan khairat kematian, melainkan ada yang menanggung dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi kalau misal kata si mati ni meninggal dunia, urusan jenazahnya, kata kawan ni, tak apa, guna duit saya dulu. Guna duit saya dulu, sebab duit tak boleh nak keluarkan dalam bank,
aset tak boleh nak dicairkan lagi, ada kereta, ada rumah, ada tanah tapi tak boleh nak cairkan lagi, bukan mudah, ambil masa yang panjang. Jadi duit cash tak ada masa tu, guna duit saya dulu, nanti dah ada duit ganti balik. Ganti balik, itu dia pengurusan jenazah dari segi mandinya, kafan, solat dan juga ke bumi. Jika melibatkan kos, ambil daripada harta pusaka si mati. Yang ketiga, hutang. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Dulu kan hutang Allah, kemudian hutang manusia. Kemudian selesai hutang, wasiat jika ada. Yang keempat. Kelima, barulah faraid. Jangan kita ingat mati orang tua kita terus ingat harta, faraid tak. Faraid yang kelima. Ada 4 perkara, al-huquq wa al-muta'alliqah bitirkah. Perkara-perkara yang wajib dilakukan sebelum daripada faraid itu. Perkara-perkara yang berkait hak harta pusaka itu, 4 perkara yang kita kena laksanakan terlebih dahulu sebelum daripada faraid. Ustaz, saya dah uruskan semuanya dah ke-4. Dah tak ada baki ni, macam mana kami ni? Tak ada baki, tak adalah faraid. Kerana faraid stepnya yang kelima, kena dahulukan hutang. Hutang ada lagi hutang, tak wajib waris bayar, tetapi kalau waris nak bayar itu lebih afdal. Itu antara perkara kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Dari segi kewajipan, kita tak wajib langsaikan hutang orang tua kita. Dari segi kewajipan tak wajib dari segi hukum. Tetapi kalau kita nak langsaikan, itu lebih baik. Itu antara perkara kebaikan yang kita lakukan walaupun orang tua kita dah meninggal dunia. Saya nak masuk dalam bab hibah, kemudian kita masuk dalam bab wasiat, kemudian baru kita sambung dalam kitab Faham Faraid. Apa dia hibah? Maksud hibah dari segi bahasa hadiah atau pemberian. Dari segi syarak, ia bermaksud memberi milik sesuatu kepada orang lain tanpa melibatkan tukaran. Dia bagi saja, dia tak ada melibatkan tukaran. Bila melibatkan tukaran, dia bukan lagi hibah. Aku bagi ni, kau kena bagi ni. Itu bukan hibah. Itu boleh jadi jual beli, itu boleh jadi sewa dan sebagainya. Maksud hibah ni apa je? Dia memberi milik sesuatu kepada orang lain tanpa melibatkan tukaran, di mana pemberian itu dilakukan ketika hidup dengan secara sukarela, yakni pemberian tatawu atau sukarela. Masa hidup tak ada tukaran, kemudian sukarela. Ini 3 poin hibah. Diberi masa hidup, kemudian tanpa tukaran, kemudian secara sukarela. Kalau orang letak pisau kat kita, leher kita, bagi aku duit, bagi aku telefon, kita bagi juga. Itu bukan hibah, itu rompak. Itu samun, itu bukan hibah. Kerana hibah syaratnya mesti kena sukarela. Istilah hibah. Hibah jika diberikan kepada kerabat, kepada keluarga kita, dinamakan sebagai silah, iaitu menghubungkan hubungan silaturahim, diberi nama silah. Jika diberi kepada fakir miskin, kita bagi sumbangan, contoh kita bagi duit, kita bagi hamper dan sebagainya kepada orang yang miskin, orang yang susah, diberi nama sebagai sedekah. Jika diberi kepada musuh, kita bagi sesuatu kepada musuh supaya dia percaya kepada kita sampai masa kita bunuh dia, contoh. Ini dinamakan sebagai taqiyah. Dan jika diberi kepada seseorang yang soleh, dinamakan sebagai tabarruk. Dan jika diberikan kepada orang kaya, dinamakan sebagai hadiah. Kalau diberikan kepada orang kaya ataupun orang tu memang lebih tinggi pangkat dia, contoh datang orang yang ada nama orang YB lah, contoh, merasmikan sesuatu program, kemudian kita bagi sagu hati, cendera hati, itu namanya hadiah. Jangan cakap ini sedekah daripada pihak masjid. Tak boleh, istilah tu tak kena. Tetapi namanya hadiah. Sedekah untuk siapa? Sedekah untuk orang fakir miskin. Apa dia dalil? Dalil disyariatkan hibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab, yang bermaksud dan berikan yang dicintainya kepada kerabat
anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan yang meminta dan untuk memerdekakan hamba. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ada tuntutan, ada perintah. Cuma perintah di sini bukan perintah wajib. Perintah ada dua, wajib dan juga sunat. Larangan juga ada dua, makruh dan juga haram. Tetapi bila sunat dituntut buat, bila tinggal tidak berdosa. Tambah lagi, bila tinggal rugilah. Bila tinggal yang sunat rugi. Sebab kalau kita buat dapat pahala, betul tak buat tak berdosa tapi rugi. Wajib kena buat, kalau tak buat berdosa. Begitu juga haram, kena tinggal, kalau tak tinggal berdosa. Makruh kena tinggal, tapi kalau tak tinggal tak berdosa. Lawan bagi sunat. Daripada hadis Nabi SAW, dalil daripada hadis Nabi, tahadu tahabu, yang bermaksud salinglah memberi hadiah, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan kalimah tahadu tahabu, bermakna saling. Saling ni maknanya ada dua pihak saling memberi hadiah, saling belanja, saling apa lagi, belanja ngeteh, saling belanja minum, makan. Bermakna kena saling. Hari ni dia, besok kawan pula, lusa orang lain pula belanja. Barulah timbulnya tahabu, iaitu kasih sayang. Kalau hari-hari kawan tu je belanja, jenuh juga. Dia bukannya mendatangkan tahabu, jadi mendatangkan marah pula. Lepas tu pula viral dekat media sosial, siapa gerak bayar. Tu masalah juga. Tengah makan-makan ni, siapa bergerak bayar. Jadi macam paksaan pula bayar. Jadi kat situ bukan lagi timbul tahabu, tetapi timbul marah, timbul kebencian, timbul permusuhan. Jadi yang dikatakan timbulnya kasih sayang itu bila mana tahadu, iaitu adanya saling memberi hadiah, saling memberi. Rukun-rukun hibah. Dalam hibah ada rukun, ada syarat. Sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Beza rukun dan juga syarat, apa dia? Rukun perkara yang mesti kena ada dia. Kalau tak ada dia tak sah. Dan dia sebahagian daripada perkara tersebut. Syarat, perkara yang mesti kena ada dia. Dan tak ada dia tak sah juga. Cuma syarat ini bukan sebahagian daripada perkara tersebut. Itu beza rukun dan juga syarat. Kita ambil contoh sembahyang. Rukun sembahyang 13. Daripada berdiri betul, takbir, fatihah, rukuk, i'tidal, semuanya itu mesti kena ada. 13 rukun, satu tak baca, satu tinggal, tak sah sembahyang. Maknanya mesti kena ada. Dan semua rukun-rukun 13 itu adalah sebahagian daripada sembahyang. Daripada berdiri betulnya, rukuk, i'tidal, sampailah salam, itulah rukun. Syarat sah sembahyang mesti kena ada juga. Tanpa dia tak sah sembahyang, tapi dia bukan sebahagian daripada sembahyang. Apa contoh syarat sah sembahyang? Kena suci daripada hadas besar, hadas kecil, kena suci daripada najis, badan, pakaian, tempat, menghadap kiblat, masuk waktu, mesti kena. Kalau kita sembahyang cukup rukun tetapi belum masuk waktu, tak sah sembahyang. Syarat tu kena ada, rukun juga kena ada. Cuma bezanya rukun sebahagian perkara tersebut, tetapi syarat bukan sebahagian perkara tersebut. Begitu juga rukun khutbah ada syaratnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Apa dia rukun hibah? Ada 4. Pertama, mesti kena ada pemberi. Orang yang nak memberi, contoh nak bagi hadiah, mesti kena ada pemberinya. Kalau tak ada pemberi, tak jadi hibah, tak berlakunya hibah. Yang kedua, mesti kena ada penerima, orang yang menerima hibah tersebut. Yang ketiga, mesti kena ada benda yang nak diberikan. Kalau tak ada benda yang nak diberikan, dia cuma bagi apa? Bagi salam je, tak jadi hibah. Mesti kena ada benda, sesuatu, harta itu yang nak dihibahkan, barulah berlakunya hibah. Dan yang keempat adalah sirah, iaitu ijab dan juga qabul. Ijab dan juga qabul. Macam mana rukun nikah tu ada ijab qabul, begitu juga dalam rukun hibah ada ijab dan juga qabul. Syarat-syarat hibah.
Disyaratkan ke atas pemberi hibah tadi, rukun yang pertama. Apa dia syarat-syarat pemberi hibah? Pertama, mestilah memiliki barang yang hendak dihibahkan. Dalam arti kata lain, harta tersebut milik dia. Saya niat nak sedekah RM5,000 kepada pihak masjid. Mana duitnya, Ji? Duitnya dekat bank kawan saya, duit dia. Tak jadi, mesti kena duit dia. Itu syarat bagi pemberi hibah, yang mana hartanya itu dia memiliki harta tersebut secara mutlak, barulah sah. Kemudian disyaratkan kepada pemberi hibah lagi, tidak ditegah berbelanja. Dalam arti kata lain, dia ni sebagai seorang yang merdeka, bukan seorang hamba. Dan kemudian dia seorang yang mampu untuk memberi hibah tersebut, tidak ditegah berbelanja. Yang ketiga, telah baligh. Telah baligh kalau menurut fiqh, iaitu lelaki keluar mani, kalau perempuan keluar haid. Usia 15 tahun qamari. Jika belum lagi keluar mani, belum lagi keluar haid, bermaksud dia dah dikira sebagai seorang yang baligh, walaupun belum keluar haid, walaupun belum keluar mani. Bila mana usianya 15 tahun cukup. Tahun qamari, bukan tahun Masihi. Kemudian syarat kepada penghibah juga, hendaklah dengan pilihan sendiri, iaitu bukan dengan paksaan, tidak dipaksa. Kalau dipaksa, maka tak sah hibah tadi. Itu dikira sebagai peras ugut, dikira sebagai samun, rompak dan sebagainya. Ini syarat-syarat bagi pemberi hibah. Syarat ke atas penerima hibah pula. Tadi syarat bagi rukun pertama. Syarat rukun yang kedua, iaitu rukun kedua, penerima hibah. Apa syaratnya? Mestilah penerima hibah itu wujud, orangnya kena ada. Sama ada individu ataupun pihak tertentu, jabatan, masjid, surau dan sebagainya, mesti kena ada orang ataupun pihak yang menerima hibah tersebut. Dan jelas, kalau contoh dia buat secara umum, saya nak bagi duit RM500 ini kepada Azman. Azman mana? Entah, tak tahu, tak boleh juga. Kena jelas khusus kepada siapa, individu ataupun mana-mana pihak. Syarat yang kedua ke atas penerima hibah, hendaklah memiliki kelayakan untuk menerima harta. Apa dia kelayakan untuk menerima harta? Dari segi undang-undang kita di Malaysia, kelayakannya mestilah berumur 18 tahun ke atas. Tapi dari segi hukum fiqh, dari segi hukum fiqh, kelayakan seseorang itu memiliki harta adalah mukallaf, iaitu orang yang baligh dan juga orang yang sihat akalnya, akil dan juga baligh. Memiliki kelayakan untuk menerima. Jika tidak ada kelayakan, seperti contoh seorang ini kanak-kanak ataupun orang gila, dia tak boleh untuk menerima. Syarat penerima tu belum cukup. Melainkan apa? Hendaklah diwakilkan kepada penjaga mereka untuk menerimanya. Boleh tak dia menerima hadiah tadi, menerima hibah tadi? Boleh, dengan syarat ada wakil yang menerima bagi pihak dia. Kalau dalam geran tanah contoh, geran tanah, ada tak nama anak-anak ataupun waris yang berusia bawah 18 tahun? Ada, tetapi dia bukan sebagai pemilik. Mesti kena ada nama di atas nama dia sebagai pemegang amanah. Kerana apa? Mereka belum layak untuk menerima, memiliki harta. Ini dari segi perundangan kita, proses kita di Malaysia, bila usianya 18 tahun dan ke atas, baru boleh masukkan nama dia sebagai pemilik dalam geran tanah, dalam geran rumah. Jadi sah kalau kanak-kanak terima, sah kalau orang gila terima, cuma kena ada pemegang amanah bagi pihak dia. Kemudian yang ketiga, syarat ke atas benda yang dihibahkan. Rukun yang ketiga, rukun pertama pemberi, ada dah syarat-syaratnya. Rukun kedua penerima, ada dah syarat-syaratnya. Yang ketiga, harta ataupun benda yang dihibahkan tu, apa syaratnya? Pertama, mestilah harta itu wujud. Harta itu mesti wujud dan milik dia, bukan milik orang lain. Dia cakap bukan main lebat lagi, rupa-rupanya bukan dia punya. Dia nak sumbang itu, nak sumbang ini, tapi bendanya pun tak ada. Tak sah hibah tersebut. Janji palsu. Janji itu, janji ini, nak bagi itu, nak bagi ini, tapi tak ada pun bendanya, tak ada pun hartanya, maka tak berlaku hibah, tak sah hibahnya. Mesti kena wujud. Yang kedua, harta tersebut disyaratkan harta yang halal. Bukan harta yang haram, bukan harta yang hasil rompakan,
bukan harta yang najis, yang haram digunakan. Nak sedekah, sedekah rokok 2 kartun contoh, tak boleh. Ni biasa program-program korban. Rasa macam baik dah, saya nak sedekah apa? Rokok 2 kartun. Tak boleh. Dari segi sah tu tak sah hibah tadi, kerana perkara itu bukan perkara yang halal. Begitu juga ayah saya, Ustaz, ada tinggalkan pusaka. Apa dia? Rokok 2 kartun. Tu jangan difaraidkan. Kerana syarat harta yang ditinggalkan pusaka itu mesti harta yang bermanfaat dan juga ada nilainya. Rokok ada tak manfaat? Siapa lagi yang masih pegang hukum rokok ni makruh? Minta maaf ya kalau bab rokok ni. Carilah mana-mana fatwa boleh dikatakan majoriti menghukumkan hukum merokok adalah haram. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kemudian syarat ke atas benda yang dihibahkan yang ketiga, dimiliki oleh pemberi hibah. Mesti dimiliki, bukan orang lain punya, dia nak bagi ke orang lain pula. Bukan harta dia, lepas tu dia nak bagi ke orang lain. Tak boleh. Mesti kena milik dia, milik pemberi hibah. Kemudian yang keempat, tidak bercampur dengan hak orang lain. Iaitu syarat di sisi sebahagian ulama, iaitu jumhur ulama tidak mensyaratkannya. Cuma sebahagian ulama mensyaratkan tidak bercampur dengan hak orang lain. Contoh, harta itu masih lagi dalam gadaian. Belum lagi bayar habis pembiayaan rumah, kereta, tanah, masih lagi dalam pembiayaan bank, grant masih lagi dipegang oleh pihak bank, contoh, tak boleh dihibahkan. Ini menurut sebahagian ulama. Cuma jumhur ulama tidak mensyaratkan mesti kena pemilikan sempurna. Azan isyak kita beri laluan dulu, ya, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa as-salati al-qa'imati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam innaka la tukhliful mi'ad. Sambung sedikit ya, dalam 5 ke 10 minit insya-Allah. Syarat yang keempat bagi benda tadi adalah tidak bercampur dengan hak orang lain. Ini syarat yang ditetapkan oleh sebahagian ulama. Walau bagaimanapun jumhur ulama tidak mensyaratkannya. Pengamalan kita di Malaysia, khususnya kalau seseorang itu nak membuat hibah melalui MAIS. Saya selalu sebut hibah ni dengan MAIS sebab saya tahu. Kalau dengan pihak lain tu wallahu alam saya tak tahu. Dengan perunding ke, dengan mana-mana syarikat ke, tapi kalau dengan MAIS saya tahu, MAIS membenarkan kalau misal kata penghibah itu nak menghibahkan rumah atau tanah yang masih lagi di bawah pembiayaan. Dengan syarat harta itu dah ditakafulkan. Kalau contoh beli rumah, biasa bank dia akan wajibkan kepada yang meminjam kena ambil takaful ataupun insurans, MRTT ke apa-apalah jenis nama pun, yang penting fungsi dia bila mana kita sebagai yang membuat pinjaman meninggal dunia, sebelum tempoh pembiayaan tu habis, syarikat takaful atau insurans akan cover baki pembiayaan tersebut. Itu fungsi dia, maka dibolehkan. Ini pengamalan kalau di MAIS boleh, dengan syarat harta yang kita nak hibahkan tu dilindungi, ada takaful ataupun ada insurannya. Kaedah bagi harta yang nak dihibahkan ini, setiap benda yang boleh dijual beli maka boleh juga dihibahkan. Boleh tak kita nak jual rumah yang masih dalam pembiayaan? Pengamalan kita di Malaysia boleh. Contoh, kita buat pembiayaan selama 30 tahun rumah, harga rumah masa beli contoh 300,000, kita dah bayar 15 tahun, ada baki lagi 15 tahun, baki pembiayaan contohlah lagi dalam 150,000, separuh lagi. Tengok harga semasa rumah tersebut, contoh 400,000, kalau tolak dengan baki pembiayaan 150,000, ada baki lagi berapa? Ada baki lagi lebih kurang dalam 20,000. 400 tolak 150, 25,000. Ada baki 250,000 lagi. Jadi boleh tak kalau kita nak jual rumah ataupun tanah yang masih dalam pembiayaan? Boleh, tetapi pembiayaan itu akan langsaikan dahulu hutang baki yang ada, kemudian bersih baki itu baru dah dapat dekat kita. Itu konsep pengamalan kita, proses kita di Malaysia.
Kaedahnya setiap benda yang boleh dijual beli maka boleh juga dihibahkan. Yang keempat, ini syarat bagi rukun yang keempat, iaitu rukunnya sirah, ijab dan juga qabul, iaitu ada pelawaan dari pemberi hibah dan ada persetujuan dari penerima untuk menerimanya. Long, ini ada motor ayah belikan untuk kamu. Terima kasih ayah, saya terima. Contoh, ada pelawak dan ada menerima. Macam kita akad nikah lah, adanya ijab, adanya qabul. Ijab daripada qadi, daripada juru nikah, imam nikah, dan kita yang qabul, saya terima nikahnya sekian. Begitu juga dalam hibah, ada yang mempelawa, ada yang cakap ni RM500 ambil lah buat belanja, terima kasih saya terima. Cukup dah dari segi syarat ijab dan juga qabul. Mesti kena ada daripada pelawaan dan juga persetujuan daripada penerima. Pelawaan daripada pemberi hibah, persetujuan daripada penerima. Disyaratkan ke atas sirah sama seperti syarat dalam jual beli. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ikutkan wajib kena ada ijab qabul. Tiap-tiap kali kita beli barang dekat kedai runcit, saya beli, saya jual, mesti kena cakap. Dari segi hukum, walaupun benda tu khilaf lah, kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kalau dah tahu malam ni, bermakna lepas ni kena diamalkan. Kerana menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i, hukum untuk kita ijab qabul dalam jual beli itu adalah menjadi rukun, mesti kena. Kalau tak sah jual beli tadi. Cuma berbeza dengan pendapat Imam Mazhab yang lain. Namun menurut ulama, ada beberapa kes di mana hibah tidak memerlukan sirah, tak perlukan pelawaan dan persetujuan. Antaranya, contoh situasi pertama, seseorang wanita yang dimadukan. Wanita yang dimadukan maknanya dia mungkin isteri yang pertama, isteri kedua ataupun isteri ketiga daripada isteri-isteri suaminya yang lain. Seseorang wanita yang dimadukan menghibahkan gilirannya kepada madunya. Tak apalah, patut malam ni giliran dia. Suaminya bermalam dekat rumah dia dengan dia malam ni, tapi dia hibahkan giliran tu kepada madu-madu yang lain. Jangan gelak dalam kitab memang ada. Dalam kitab memang dinyatakan, maknanya tak perlu kepada persetujuan, tak perlu kepada penerimaan daripada penerima hibah. Maka tidak perlu kepada qabul, persetujuan daripada madunya untuk sahkan hibah tersebut. Ataupun situasi yang lain, seseorang lelaki membeli perhiasan untuk anak kecilnya dan memakaikannya. Ini biasa kita buat. Kadang-kadang kita beli mainan untuk anak-anak kita, belikan patung mainan ke, belikan kereta ke, bagi ke anak. Anak nak cakap macam mana? Terima kasih, saya terima, tak ada. Dia ambil, dia gelak, seronok, dia main terus. Jadi dekat situ dikecualikan, maknanya syarat untuk hibah tu mesti kena ijab qabul, dikecualikan. Yang mana bila mana seseorang lelaki membeli perhiasan untuk anak kecilnya dan memakaikannya, maka perhiasan itu menjadi miliknya, iaitu anak tadi, tanpa perlu menunggu persetujuan darinya. Berbeza dengan ia membeli untuk isterinya, maka perhiasan itu tidak menjadi milik isterinya, melainkan dengan persetujuan darinya. Belikan perhiasan lah, contoh gelang. Konon-konon nak buat surprise dekat isteri, tapi isteri tengok tak suka bentuk, tak nak saya, tak sah hibah tadi. Mesti kena ada penerimaan daripada penerima hibah, ada pelawaan daripada penghibah, ada persetujuan penerimaan daripada penerima hibah. Tak nak, tak apa, saya ambil, saya jual balik, saya bagi ke orang lain je. Masa tu baru nak. Dah jadi dah, sah dah tu punya ijab qabul. Bila akad hibah menjadi muktamad, dan dalam bab akad ini, ijab qabul ini belum lagi menjadi muktamad, ada syarat lagi menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga sebahagian imam-imam yang lain. Mesti kena ada qabat. Akad hibah hanya muktamad bila telah berlaku al-qabdu, iaitu pegangan ataupun pengambilan, walaupun setelah berlaku ijab dan qabul. Namun hibah tidak sempurna melainkan dengan berlakunya al-qabdu, iaitu pegangan, pengambilan dari penerima hibah. Kita biasa sebut qabat. Mesti kena ada syarat qabat, barulah muktamad hibah tersebut. Contoh, dia telefon kawan dia, "Man, aku nak bagi kau RM500. Aku baru lepas jual tanah ni, ada rezeki lebih RM500. Okey, terima kasih, aku terima," kata Man dalam telefon ni. "Tapi besok baru aku bagi. Besok kita ngeteh sama-sama dekat kedai situ, kita ngeteh sarapan, nanti aku bagi duitnya tunai."
Okey, terima kasih banyak. Malam tu orang yang nak bagi ni meninggal dunia. Belum sempat terima duit tadi. Sah tak? Belum sah lagi. Jadi duit tadi menjadi pusaka si mati dan difaraidkan oleh waris-warisnya. Bukan milik yang menerima. Menerima tak boleh tuntut. Dia dah cakap dengan saya malam tadi nak bagi, tapi belum qabat. Mana belum muktamad lagi proses hibah tersebut. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Syarat mesti kena qabat. Maksudnya apabila barang hibah telah dipegang, diambil oleh penerima hibah, sempurnalah akad hibah dan tidak harus lagi pemberi hibah menarik kembali hibahnya. Maksud tu kalau nak ambil balik, dah lepas pegang, jadi buruk siku. Kita punya biasa guna istilah buruk siku. Tak boleh ambil balik. Melainkan bapa usul kepada furuk, bapa kepada anak, datuk kepada cucu. Kalau dia bagi, dia boleh ambil balik walaupun tanpa persetujuan anak. Contoh, hari ni dia belikan motor untuk anak dia, Waisuku. Motor Yamaha Waisuku. Konon-konon nak bagi mudah anak ni pergi sekolah. Belikan hari ni, besok dia buat berlumbur. Lumbur. Balik-balik, sini kunci. Ayah ambil balik motor, ayah jual balik. Ayah buruk siku, berdosa tak? Ayah tadi harus mengambil balik daripada seorang ayah kepada anak. Walaupun tanpa sebab. Walaupun tanpa sebab, hukum mengambil balik. Maknanya kita batalkan hibah tadi harus. Bagi siapa? Daripada golongan furuk kepada usul kepada furuk. Bapa kepada anak, datuk kepada cucu, ibu kepada anak, nenek kepada cucu. Boleh diambil balik. Tapi kalau tak ada hubungan usul dan juga furuk, kita bagi abang, kita bagi kawan, kita bagi jiran, dah bagi, dah cukup syaratnya, dah ada ijab kabul, dah ada qabat, kemudian ambil balik, tak boleh. Kena dapat keizinan dia. Kalau kita ambil balik, bermakna kita curi barang dia. Ambil pula senyap-senyap. Tak boleh. Tapi daripada usul ke furuk boleh. Dalam Musnad Imam Ahmad terdapat hadis menceritakan Nabi SAW pernah menghantar beberapa hadiah kepada Najasyi. Namun belum sempat hadiah itu tiba kepada Najasyi sampai berita kepada Nabi SAW bahawa Najasyi telah meninggal dunia. Maka baginda memerintahkan hadiah itu dibawa pulang dan baginda memberinya kepada isteri baginda Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Menurut ulama, hadis di atas menunjukkan bahawa hibah belum muktamad selagi mana penerima hibah belum memegang atau mengambilnya. Jika tidak, nescaya Nabi SAW akan menyuruh wakilnya supaya meneruskan perjalanan dan menyerahkan hibah itu kepada waris-waris Najasyi. Keputusan Nabi SAW menarik kembali hibah itu menunjukkan bahawa akad hibah belum muktamad selagi penerima belum memegang atau mengambilnya dan pemberi hibah masih berhak menarik kembali hibahnya sebelum itu. Ulasan hadis di atas menunjukkan sekadar pelawaan, tidak menjadikan hibah itu telah menjadi milik orang yang diberikan kepadanya. Hibah tersebut atau menjadi milik warisnya. Ia mesti disusuli dengan penerimaan atau persetujuan oleh orang yang diberikan hibah itu dan hanya sempurna apabila ia mengambil atau memegangnya. Jika tidak, sudah tentu Rasulullah SAW tidak akan mengambil kembali hadiahnya kepada Najasyi itu jika hibah telah dikira sempurna dengan semata-mata pelawaan atau hasrat dari pemberinya. Inilah pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama menghukumkan mesti kena ada qabat, barulah muktamad hibah tadi, barulah menjadi milik kepada penerima. Ini menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, suatu hibah tidak berpindah milik kepada orang yang diberi kepadanya hadiah ataupun hibah kecuali setelah ia mengambilnya ataupun qabat atau diambil oleh wakilnya. Kesimpulannya, berdasarkan pandangan jumhur ulama dengan berdalilkan hadis di atas, hibah tidak sempurna melainkan setelah dipersetujui oleh orang yang diberikan kepadanya hibah dan ia mengambilnya. Selagi ia belum mengambilnya, maka akad hibah belum sempurna dan harus pemberi hibah menarik kembali hibahnya.
Sebahagian ulama mazhab Hanafi menyalahi pandangan jumhur. Sebahagian ulama dalam mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, dia berbeza daripada pandangan jumhur tadi, yang mana bagi mereka berpendapat pelawaan, pemberian sahaja, maknanya ijab dan juga ijab saja sudah memadai dalam hibah, walaupun tanpa ada qabul, walaupun tanpa ada qabat. Ini sebahagian ulama dalam mazhab Imam Hanafi. Selainnya mesti kena ada qabul, mesti kena ada ijab mestilah, sebab pemberi harta mesti kena rela daripada dia. Ini qabul tadi, penerima dia kena cakap saya terima dan kena pegang harta yang dihibahkan tadi, barulah sah urusan hibah tersebut. Adapun dalam sebahagian ulama mazhab Imam Hanafi mengatakan hanya memadai ijab sahaja, pelawaan sahaja, walaupun tanpa qabul, walaupun tanpa qabat, sah dah. Hibah kepada anak-anak, yang ni insya-Allah kita akan sambung, tajuknya berkait dengan hibah kepada anak-anak. Ada syarat-syaratnya. Hibah kepada orang lain tak ada masalah, nak bagi semua pun boleh. Tapi dalam bab hibah kepada anak-anak, Nabi SAW tegaskan, i'dilu baina abnaikum, berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Yang insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Kita habiskan dalam bab hibah, dalam bab wasiat, kemudian kita sambung dalam kitab faraid. Seperti yang dijanjikan, ada yang tempah kitab yang nipis tu ada saya bawa, ada 25 naskah. Mana yang dah tempah tu boleh ambil lah nanti selesai daripada solat. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertunangan. Okey. Dalam pertunangan adat jadi ada pemberian. Yang jelasnya pemberian cincin lah. Sebab ada pertanyaan. Saya alami sendirilah. Dia tanya cincin yang telah diberi kepada pihak perempuan jika berlaku tak sampai kepada ijab dan qabul, tak sampai pada pernikahan, jadi sebagai ingkar. Jadi cincin itu perlu kembalikan dengan dia. Kalau pihak perempuan tak nak kembalikan, pihak lelaki bolehkah memaksa supaya cincin itu dikembalikan? Okey. Dari segi hibah, bila cukup rukun dan juga syarat, menjadi pemilik kepada penerima hibah. Ini secara am. Cuma jika berkait dengan perjanjian, jika berkait dengan perjanjian, bermakna boleh untuk diambil balik. Kalau misal kata tunang itu putus disebabkan pihak perempuan tadilah, mungkin dia letak janji macam tu. Kalau misal kata perempuan ni, tunangnya ni curang ke contoh, ataupun dia yang memutuskan pertunangan tersebut, maka dia boleh mengambil balik. Itu dari segi perjanjian dibolehkan. Ya. Lagi soalan. Tapi dari segi umumnya dia tak ada cukup rukun, cukup syarat dia kira sah dah. Dia sama juga macam orang hibah tanah. Ayah bagi ke anak contoh. Ayah kata, tanah ni ayah bagi siap-siap dekat kamu semua anak-anak. Seorang seekar. Tapi kata ayah, dia ada perjanjian. Hasilnya ini ayah masih lagi pakai sampai ayah mati. Boleh lah. Maknanya, kalau ikutkan, hibah tu dah sah dah. Kalau menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i, syarat tadi tu, kalau misal kata diingkari pun, masih boleh diguna pakai. Maknanya sah hibah tadi. Cuma kita ni terikat dengan janji lah. Ini kita dengan orang yang kita berjanji tadi, kalau dah janji macam tu, kena tunaikan. Okey, jelas. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hadir tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته